Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam yang keempat bulan Rabiul Awal, bulan yang dikenali dengan bulan Maulud. Orang Terengganu kita, bulan Rabiul Awal ini bulan kita menyambut peristiwa lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dan limpahan kebaikan dan rezeki, dan diberi kejayaan dunia dan akhirat, dimatikan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, tajuk kuliah saya pada malam ini dalam masa yang begitu ringkas ini, iaitulah golongan-golongan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam masa 8 kuliah, berdasarkan kepada apa yang disebut dalam Al-Quranul Karim, ada 8 golongan. Untuk malam ini adalah golongan yang pertama, yang insya-Allah saya akan sebut secara ringkas ini. Insya-Allah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang pertama ialah golongan yang bertakwa. Golongan yang pertama ialah golongan yang bertakwa. Dasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 76, iaitulah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa yang ada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Majdi Fathil Ibrahim dalam kitabnya Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia menyatakan bahawa takwa ini mengikut pengertian Al-Quran membawa 3 makna. Yang pertama iaitulah orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga, orang yang meninggalkan maksiat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana golongan yang bertakwa ini ialah yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takut pada Allah taala? Tentunya yang takut pada Allah taala iaitulah orang-orang yang berilmu. Antaranya para nabi-nabi dan rasul-rasul, para alim ulama. Allah taala menyebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takutkan kepada hamba-hambanya kepada Allah di kalangan hambanya ialah para ulama, orang alim. Kalau orang alim tak takut pada Allah Ta'ala, maka laisa bi'alimin, dia bukan orang alim, dia bukan orang yang berilmu sebenarnya. Maknanya kalau suri rumah tangga muslimat takut pada Allah Ta'ala, tapi orang alim tak takut pada Allah Ta'ala, maknanya faham-faham sendirilah. Ia bertukar. Jadi orang berilmu adalah di kalangan suri rumah, orang tak berilmu orang alim tadi. Sebab itulah kelebihan orang alim ni, ia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat pada Allah Taala, dan yang ketiga, meninggalkan maksiat. Sayyidina Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin, pernah bertanya Ubay bin Ka'ab berkaitan dengan takwa. Ubay tanya pada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, pernahkah Amirul Mukminin melalui jalan yang ada duri? Pernah. Dan bagaimana Amirul Mukminin melaksanakan melaluinya? Sayyidina Umar kata apa? Aku berhati-hati supaya tak kena pijak duri tersebut. Lalu Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Maknanya kita berhati-hati hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tak terkena perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Orang-orang yang bertakwa, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa dia panduan dia untuk hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, supaya ia jadi bertakwa. Macam kita lah kita semua ni, apa dia panduan dia untuk kita hidup di dunia ini? Bagi orang yang bertakwa, tentunya Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala menyebut, Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah kitab, yakni la raiba fi, tidak ada keraguan padanya, yakni Al-Quranul Karim. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada golongan yang bertakwa. Masya-Allah. Panduan ni apa? Dia rujuk pada apa? Pada Al-Quran. Sebab itulah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ikut Al-Quran, maknanya apa? Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi mengambil panduan Al-Quranul Karim. Sebab itulah dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala menempelak golongan Yahudi, ahli kitab, yang degil, yang sombong. Ni ahli kitab Yahudi yang ada di Madinah, dia degil, sombong, tidak mahu mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana kedegilan, kerana kesombongan dia. Lalu Allah Ta'ala turun ayat suruh Nabi beritahu pada ahli kitab ni, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Katakanlah hai Muhammad kepada ahli kitab Yahudi ni. Sebab ahli kitab Yahudi mendakwa dia kekasih Allah. Dalam masa yang sama, dia dakwa dia kekasih Allah, dia menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman dengan Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala
ajar Nabi supaya beritahu pada ahli kitab, jika sekiranya kamu mendakwa, kamu kasihkan kepada Allah Ta'ala, kamu kena ikut ajaran aku, yakni kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sebenarnya. Sebab itulah nak jadi kasih Allah Ta'ala ni mesti ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi antaranya apa? Panduan dia, iaitulah Al-Quranul Karim. Sebab itulah zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, yakni Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran ada banyak wasiat yang Allah Ta'ala beri pada orang-orang yang beriman. Wasiat apa? Wasiat takwa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Maknanya Allah Ta'ala wasiat pada orang yang beriman, kerana Allah Ta'ala kasih kepada orang-orang yang beriman ni supaya apa? Ia bertakwa pada Allah Ta'ala. Dan janganlah kamu mati melainkanlah keadaan Islam. Maknanya apa? Kita kena jaga Islam kita dengan ketakwaan yang ada. Allahu Akbar. Dan bagaimana kita orang Islam sentiasa diperingatkan dengan takwa. Setiap hari Jumaat yang menjadi rukun khutbah, iaitulah wasiat supaya bertakwa pada Allah Ta'ala. Satu, untuk imam tak baca wasiat takwa, batal khutbah Jumaat. Batal khutbah Jumaat, tak sah sembahyang Jumaat, habis saja. Kena sembahyang. Dia khutbah Jumaat, dia ada rukun dia. Dia kena sebut benda ni. Ya? Wasiat apa? Takwa. Bayangkanlah kalau kita sedar, dalam keadaan sedarlah kita orang Islam yang sembahyang penuh masjid ni. Tak? Setiap masjid penuh orang dengar wasiat takwa dan faham. Dan faham, insya-Allah kita akan berada dalam suasana yang penuh keberkatan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita dengar takwa dan kita beramal, memahaminya. Bila orang lepas sembahyang dah balik, dia ingat pesanan takwa. Nak jadi takwa macam mana? Mesti panduan dia Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim suruh benda yang baik, tinggal benda yang larang. Comel molek lah masyarakat. Baik orang lelaki, baik orang perempuan, comel molek hidup bermasyarakat. Dia memahami bahawa bagaimana nak hidup atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hash ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Disebut pesanan takwa tu 2 kali dalam satu ayat. Dalam surah dalam ayat yang ke-18 surah Al, 2 kali pesanan supaya bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan perhatikanlah dirimu, tengok dirimu, apakah persiapan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan, kamu yang kerjakan. Masya Allah. Bagaimana wasiat supaya kita jadi orang yang bertakwa. Sebab kita tahu bahawa Allah kasih kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah bila kita di kampung-kampung,
Di negeri kita yang kita sayangi, negeri Terengganu, Darul Iman. Macam mana khutbah tadi kan? Khutbah bagaimana itqanul muluk bi ta'dilus suluk. Satu undang-undang yang dibuat oleh sultan dan para ulama, bagaimana begitu hebat jaga Islam. Bertarikh apa? 2 November tahun 1911. Lama dah. 100 tahun lebih dah. Bagaimana? Nah, tonyang kita, toki kita, pemerintah negeri Terengganu sebelum kedatangan Inggeris 1928, dia telah gubah undang-undang Islam. Masya Allah. Bayangkanlah, kita bayangkanlah je. Ini wasiat muhasabah kepada kita. Kita melaksanakan satu amalan yang begitu baik, yakni bertakwa. Antaranya disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan kalaulah penduduk kampung-kampung beriman dan bertakwa, nescaya kami bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Allahu akbar. Penduduk kampung. Allahu akbar. Bayangkan kita tengoklah di kampung kita lah, kampung Gontor Nasir. Ya. Kita tengok. Nak menjadikan orang kampung kita bertakwa pada Allah bukan senang. Memerlukan kepada uslub, memerlukan kepada pengorbanan, perjuangan untuk bertakwa. Sebab apa? Sebab bila bertakwa, keberkatan daripada langit dan bumi. Antara tanda yang bertakwa apa dia? Hak mudah kita tengoklah. Semayang. Semayang. Sebab itulah negeri Terengganu dia ada enactment kepada kesalahan kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang. Allahu akbar. Sebab apa diadakan enactment seperti ini? Nak pastikan rakyat negeri Terengganu menunaikan sembahyang. Bila rakyat negeri Terengganu menunaikan sembahyang, dia mari barakah. Ada keberkatan. Kalau kita duduk sembahyang tak ada keberkatan. Atas individu sendirilah kalau dia tak sembahyang. Kalau tak sembahyang, masya-Allah. Pertama, tak ada keberkatan dalam hidup. Yang kedua, kalau dia beriktikad bahawa sembahyang ni tak wajib, sembahyang ni tak wajib, bahaya, boleh menjejaskan akidah. Dahsyat. Sebab itulah kalau kita sayang kepada penduduk kampung kita, kita pastikan insya-Allah penduduk kampung kita menunaikan sembahyang. Ada saya dapat satu WhatsApp berkaitan dengan rintihan imam. Rintihan imam. Sebab apa